according to accuracy. Maksudnya yang paling pada yang jawab. So ni of the sebab yang ni memang sama seperti square everything and then square root. So semua orang dapat jawapan yang betul. Tiba-tiba dapat kat sini tak tahulah kenapa, padahal lagi senang sebenarnya soalan ni kan, sebab dia ada dua tu means awak akan buat 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 and then square root. Maaf lah sebab saya pakai apps ni. So awak dapat berapa betulnya? Sepatutnya dapat 13 lah, set 13. Okay, ini maksudnya dia ada 2 item je. Just tambahkan je. Okay, and then sum of the vector. Ini ada seorang juga terkehil di sini. Sum of the vector pun dia boleh terkehil, tak tahulah kenapa. Okay, 1 minus 2 and then plus 1. Sepatutnya dapat kosong lah. Okay. Lepas tu negatif 2 tambah 4 minus 6. So sepatutnya you got negatif 2 minus 6 negatif 4. And the last one untuk K item 1 plus 5 minus 7. So patutnya dapat negatif 1. So the correct answer is C. Tapi ada orang terkehil dia masuk kat D pula. Okay. Okay ke? Siapa yang ada masalah boleh bagi tahu saya terus. Boleh? Boleh? Sekejap, saya tutup dulu. Boleh, madam. Okay. So kita tengok the next questions. What is the angle between A and B? Okay, dia dah bagi you all magnitude. So kita tak payah buat apa-apa dia ni. Just masukkan je dalam formula. So ada juga seorang terkehil di sini. Tak tahu kenapa tiba-tiba dapat 0.58 ni. Sepatutnya you got nak cari theta, kita akan buat arc cos. Okay, A dot B dekat atas over dengan 2 darab 2.6. So sepatutnya you got this one lah. Kita tak perlu tukar pada radian ya, sebab vektor memang kita nak angle in degree. Kita bukan buat integration. Kalau integration ialah awak akan tukar in radian sebab kita nak cari luas. Tu beza dia. Kita bukan nak cari angle, kita nak cari luas kalau integration. Okay. And then this question, dia dah bagi vector of U ni, magnitude dia 2. Maksudnya, ini kita boleh tukar macam ni lah. Macam tu. Okay. So, vector magnitude V ni maksudnya macam ni. Sama dengan 3. Cuma kat sini patutnya memang kena ada ombak lah. And the angle between them is 45. Maksudnya theta dia dah bagi 45. So, awak tinggal substitute je untuk dapatkan ini, U dot V. So, saya akan pakai formula ini. Cos 45 equal to U dot V. Okay. Over dengan magnitude dia. Magnitude awak akan dapat 2 darab dengan 3. So, apa kita kena buat? Cos 45 multiply with 6. So, you got sepatutnya this one, 4.24. Betul kan? Okay, 4.24 ataupun 3/2. Okay, boleh? Boleh semua orang? Boleh, madam. Boleh. Okay. Boleh. So, dekat sini pula, how do you know if two vector are perpendicular? Okay, perpendicular ni ada satu lagi perkataan yang selalu digunakan dalam exam, which is nama dia orthogonal. Ni pun maksud yang sama. So jangan terperanjat pula tiba-tiba dapat soalan orthogonal tiba-tiba dah gelabah tak tahu benda. Padahal dia sebenarnya perpendicular, sama maksud Dan saya pun tak tahulah kenapa dia sum is 0 lah. Yang ni seorang jawab ini, seorang lagi jawab the angle between them is 0. Kalau the angle between them is 0, maksudnya dia parallel, dia bukannya orthogonal sebab dia macam ini. Orthogonal means, perpendicular means macam ni. So semalam kita belajar dekat dalam kuliah, dia punya dot product tu yang kena kosong, baru dia adalah perpendicular.
dot product ni sama maksud dengan skala produk. Saya tak tahulah, ada orang maybe dia tak tahu dot product is skala produk kot. Tapi padahal dekat dalam lecture note awak ada je. Saya letak skala produk or dot product. Any question nak tanya? Ada? Tak ada, madam. Okay, thank you. Okay, and then 7, find the dot product of the given vector. Okay, given vector ni yang dekat sini lah. Gambar ni. Okay, ini. Gambar dia ada 8 dengan 4 dan negatif 7, negatif 9. So, apa kita akan buat? Awak akan buat dekat sini 8 darab negatif 7 and then tambah dengan 4 darab negatif 9. So, we got negative 56 minus 36. Okay, so dapatlah negative 92. 67% dapat correct answer lah untuk this one. Okay. And then the last one yang paling ramai orang salah benda ni. I tak tahulah kenapa dia orang nak salah kat sini ni. Confusing or what? Dot product sama dengan skala produk. Means awak akan darabkan je. 1 times 3. Okay. Plus dengan negative 2 times 2. That's all. So 3 minus 4. We got negative 1. Ada yang maybe yang satu ni maybe dia tersalah tengok lah kot. Dia ingatkan negatif 1 ke, tak tahulah korang tu jawab masa nak tidur ke. Okay, so any question about skala product sebelum kita masuk vector product? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada, madam. Tak ada. Okay, so now I akan continue with lecture. Okay, semalam kita dah belajar skala produk. So today we are going to learn about vector product. Okay, so this is the vector product. Can you see my slide? 5.3 vector product. Can you all see that? Nampak, madam. Yes, madam. Yes. Okay. So, learning outcome for today, we have 3 objectives here. First, we find the vector product, and then we use the properties of vector product. And the last one, we want to find the area of parallel and a triangle. Akak kita nak dengar. Kita nak dengar. Dengar ni je. Dia respon tak? Ha? Boleh dengar. Boleh juga. Tapi nanti dia orang berbab double. Double pula dengan suara saya. Tak payah. Tak apa, akak tengok sekejap. Okay, so vector product actually this one lah. Okay, you have A cross B. We have this kind of types. Okay, I, J, K, and then A1 you got from vektor yang pertama ni. And then B1 ni untuk I, vektor yang kedua. Okay, kita akan letak at column I. And then J pula A2 dan B2. So kita letaklah according to dia punya ni row. Okay, and column 2. And the last term untuk K, we have A3 here and B3 here. So A3, B3. Maksudnya in one vector, maksudnya satu vektor kita akan letak IJK dalam satu row. Another vector dekat row yang lagi satu. Okay. And then macam mana kita nak kira A cross B tu. Okay, first of all kita nak kira item ni. Okay, awak tutup kolom I. Kita tutup kolom I. So apa yang tinggal A2, A3, B2, B3, right? Okay, so tengok dekat dia punya ni, formula ni. Dia akan buat A, D minus B, C. Kalau ni A, sini B, sini C, sini D. Macam tu lah. So A, D minus B, C. Sebab tu dia dapat A2, B3 minus dengan A3, B2. Okay ke? Can you all understand that one? Boleh?
Hello. Ke line saya tak ada ni. Yang ni kuliah kan? Tak, tutup. Tutup. Hari ni vector product kan? Masuk akak pun masuk dulu dalam vector product kan? Sekejap saya tengok saya punya line ni okey ke tak okey. Macam tak okey kan. Hello? Semua orang ada lagi ke? Ada. Okay. Ada madam. So you all okay ke Ada, untuk yang the ada. first column? First column tu you all okay? Okay ke tak? Sebelum saya nak pergi kepada second column. Maksudnya first column kita akan tutup kolom I and then awak buat AD tolak BC ni. Kita dapatlah this one. Lepas tu untuk item J, dekat sini memang always minus dekat sini plus, dekat sini always minus, dekat sini memang always plus lah. Okay, yang minus ni kita tutup pula kolom J ni. So tinggallah A1 darab B3 tolak dengan A3 darab B1. Macam tu lah. Lepas tu yang untuk kolom K, kita akan tutup pula dekat K punya kolom. Untuk term K. So bila kita tutup dekat kolom K tu, K kat sini, so awak akan dapatlah A1 darab B2 minus dengan A2 darab B1. Kita still lagi guna AD tolak BC tu. Cuma kena ingat dia plus, dekat tengah ni yang minus, dekat belakang pun plus. Jangan terbalik. Jangan letak semua plus juga. Kena ingat dekat J memang always minus kat sini. Okay, kita tengok soalan untuk lebih ni. Okay, kejap. Sebelum tu, to determine the direction of A cross B, use the right hand where the finger turn around from A to B and the thumb point in the direction of A cross B. Okay, kita tengok kepada soalan. Example 8. Okay, U cross V. So sekarang, U ada U is 2I plus J minus K. V is negative 2I plus 3 minus 5K. Okay, so kita akan buat this ni lah kotak ni. Okay, ingat U kita letak dekat row yang pertama. I dia 2, J dia 1, K dia negative 3 here. And then V pula you letak di row yang kedua. Ikut I, J, K dia lah. Negative 2, 3 and negative 5. Okay, lepas tu IJK tu wajib tulis ya, sebab ini memang form untuk vector product. Kira method lah ni. This one is method. Okay. So, lepas tu bila kita nak cari item I, macam saya kata tadi, I ni awak kena tutup dulu. Tutup I, kita akan dapat 1 times negative 5, okay, plus dengan negative 3 times 3. Nanti dalam kuliah subtopik ni habis sampai mana yang kita cover? Sekejap apa kak? Untuk kita cover dalam tutor. Saya nanti tutup kita 2 jam kan? So sampai line lah kak, sampai habis line. Question line Nanti Okay. saya masuk play lah, saya masuk play. Okay. Okay, so kita akan tutup I. Okay, awak akan dapat 1 darab negatif 5 and then tolak dengan 3 times negatif 3. So kita dapat berapa kat sini? Negatif 5 tolak 3 times negatif 3. You'll be 15. Negatif? 14. 14, ya ke? Negatif 5 tambah 9. Ya kalau saya buat ni kan. Oh, tambah. Negatif 5 sebab dia tolak negatif 3 darab 3. So dapat negatif 5 tambah 9. Okay, kalau saya tutup pula yang B. Sekejap saya iris ni. Okay, kalau saya tutup yang J pula, highlight lah. Okay, saya tutup yang J ni pula, saya akan dapat 2 darab negatif 5. Okay, lepas tu negatif 3 darab negatif 2. Tapi kat sini kena tolak lah. Kat tengah ni tolak. Yang ni pun jangan lupa, ni memang always tolak lah. Okay. So, lepas tu kalau untuk yang K pula, awak akan tutup yang kolom K. Awak tutup kolom K. Alamak, mana pula saya punya ni?
Okay, kita tutup kolom K. So, apa yang tinggal 2 darab 3 tolak dengan 1 darab negatif 2. So, dekat sini lah. Okay, so kira negatif 5 tambah 9 untuk I. Lepas tu negatif 10 tolak 6 untuk J. Dan juga 6 tambah 2 untuk K. So, dapat berapa? Kita dapat IJK tau. Kita bukan macam skala produk hari tu. Skala produk awak dapat value. Ini awak dapat ni vektor. Dapat berapa? Jawapan dia. Start I tambah 16J plus 8. Okay, saya dah terkeluar pula jawapan. Okay, 4I plus 16J plus 8K. Macam tu lah kita nak cari vektor produk. Dan awak kena ingat vektor produk ni, tadi saya lupa nak cakap. Dekat sini, okay, yang kita dapat vektor produk ni actually dia adalah 90 degree with A dan dia juga adalah 90 degree with B. Okay, nampak kat sini ya, ni 90 degree. Maksudnya vektor yang awak dapat hasil cross product kita, dia akan perpendicular to A and B. But A and B tak semestinya perpendicular. A and B can be any angle. But dengan A dengan hasil cross product akan perpendicular, B pun dengan hasil cross product akan perpendicular. Okay, maksudnya vektor produk ni kita dapat vektor yang perpendicular to A and B. Itu maksud dia. Okay, kita tengok dulu yang ni, nanti awak try buat. Kita tengok properties of vector product. Okay, so dia macam properties of scalar product hari itulah. Cuma yang ni vector product dia lain sikit. Bila you ada A cross B, dia akan jadi negative B cross A. Ini sebab apa tadi saya cakap? Sebab direction dia bertentangan. Kalau A cross B dia naik ke atas, tapi bila B cross A dia akan turun ke bawah. So dia jadi negatif lah sebab arah bertentangan. Okay, so kalau you ada constant here, A cross B equal to constant, kita boleh factor out keluar. And then A cross B, kita crosskan A dengan B lah maksudnya kat sini. Ataupun kita keluarkan A, kita crosskan dengan constant tu awak darab dengan vektor B pun boleh. Dia akan jadi sama maksud untuk properties yang kedua. Okay, yang ketiga pula, kalau we have A cross B plus C, kita akan boleh buat dia sebagai A cross B plus A cross C. Macam expand jugalah ni sebenarnya. Cuma dia cross lah. Cross ni means kena buat lah yang tadi tu yang kotak I, J, K tu lah. Tu maksud cross, bukan darab And then A plus B cross C, kita juga boleh buat sebagai A cross C plus dengan B cross C. Macam expand lah. A dot B cross C, kita boleh buat A cross B dot C. Maksudnya kita boleh terbalikkan sign here. Dot dengan cross tu boleh terbalik untuk this kind of equation lah. Ataupun A cross B cross C, kita boleh buat sebagai A dot C cross B. Maksudnya awak dotkan A dengan C and then baru cross dengan B. Hasil A dot C tu awak cross awak ni kan darab dengan B. Dan juga tolakkan dengan A dot B, hasil dia darabkan dengan C. Okay, sama maksud benda ni. A cross B equal to 0 is if A is parallel to B. Yang ni pun kena ingat sebab biasa kita pakai. Hari tu A dot B sama dengan kosong kalau A B perpendicular ataupun orthogonal. Kalau yang ni pula A cross B equal to 0 kalau A is parallel to B. Parallel means macam ni lah, selari. Okay, kalau sini A, sini B. Macam tu lah, dia selari. Okay, perpendicular dia 90 degree. Kena tahu beza lepas tu parallel kadang-kadang diorang pakai orthonormal pun boleh juga.
Kalau perpendicular, orthogonal kan? Kalau parallel, orthonormal. Okay, kita tengok example. It is given that P equal to 2i minus mj plus 6k and qi minus 2j plus 3k. Find P cross Q. Hence, determine the values of M if P and Q are parallel to one another. Dia dah bagi tahu P and Q are parallel. So, maksudnya apa? A cross B equals to 0. Yes, P cross Q lah. Okay, equal to 0. Ini awak bolehlah tukar je jadi P cross Q equal to 0. So, means kita kena, ni lah kita kena settlekan dulu this part. Kita cari dulu P cross Q. Okay, nak cari P cross Q, macam tadi saya kata, kita kena buat kotak yang ada IJK tu. Okay, buat kotak IJK. So, P you have 2, negative M, 6 in the first row. And the second row you have 1, negative 2 and 3. Okay, and then settle this part. Untuk I you tutup dulu yang ni, kolom I. Jangan tengok dekat kolom I. So, kita akan dapat negative M. Okay, negative M darab 3 tolak 6 darab negatif 2. Okay, untuk I. Cuba kira dapat berapa you all punya cross product. Lepas tu J jangan lupa dia tolak. Tolak, lepas tu dalam kurungan, tutup pula kolom J. 2 darab dengan 3, tolak dengan 6. Dan the last one tambah balik, tutup pula kolom K. So you have 2 times negative 2 minus dengan negative M times dengan 1. So nanti baru dapat awak punya hasil. Dapat apa hasil awak? I dapat apa, J dapat apa. Dia akan ada in term of M lah, sebab kat sini ada M. Okay, dapat apa? Dapat apa, I? Ibu senyap semua. M tambah 12I tambah M tolak 4J. Negatif 3M tambah 12I. Tu untuk I. Lepas tu tambah negatif 4 tambah M untuk K. Okay, this one lah. Awak dapat 6 tolak 6 dah dapat kosong. Kena hilang. Okay. Ada yang tak faham lagi ke macam mana nak buat ni, cross ni? Sebab yang ni awak akan guna, nanti banyak benda awak nak kena guna cross product ni. Dalam vector is crucial part lah. Ada yang tak faham? Faham, madam? Orang lain? Asal orang lain senyap je, kau orang tidur kau ni? Sebab orang tak Ha? Sebab apa? Faham, madam? Boleh. Okay, so tadi kita dah kata P cross Q is 0. So maksudnya sekarang saya akan guna that information lah, sebab dia kata dia parallel, right? So kita akan guna that information. Awak punya hasil cross product ni kita akan equate to 0. Okay. So yang ini kita equate to 0. So awak akan dapat apa untuk M. Yang ni kita tak boleh expand tau, sebab sekarang ni ini memang term I, ini memang term K. So awak boleh settlekan one lah. Sama ada awak nak settlekan untuk I ataupun awak nak settle untuk term K. Maksudnya kalau settle untuk I, kita akan buat negatif 3M tambah 12 samakan dengan kosong. So awak akan dapat 3M equal to 12. So M sama dengan 4. Or kita boleh settlekan dekat K part. Kalau kita settlekan dekat K part, maksudnya negatif 4 plus dengan M equal to 0. So M you got 4 juga. So either one lah.
Okay, kita memang tak boleh expand, maksudnya awak tak boleh simplify lagi dah ni. Sebab vector product kita memang dapat in term of vector. Dia bukan dapat value yang kita tak boleh jadikan dia just satu nombor. Dia bukan. Dia memang akan ada I term dan dia akan ada J term, tapi sebab this question kita dapat J kosong tadi. Okay, dan kita akan dapat K term juga. So jangan pandai-pandai simplifykan dia. Either one maksudnya tak payah buat dua-dua. Tak payah. Dapat satu jawapan sebab dua-dua akan dapat jawapan yang sama. So you yang pilih yang mana satu you rasa lagi senang. Kalau terbuat. Apa? Kalau terbuat. Kalau terbuat tak apa. Nanti dia ambil je yang mana-mana je dia. Sebab dua-dua akan dapat jawapan sama. Okay, I teruskan exercise ni awak boleh try buat. Okay, kita tengok this one. Cuma exercise 9 tu dia beza sikit dengan yang tadi sebab dia suruh awak show yang A dengan B tu parallel. Lagi senang lah. Maksudnya bila you buat cross product between A and B, awak memang akan dapat zero vector. So bila you dah dapat zero vector kat situ, maksudnya you memang akan dapat A and B are parallel. Sebab cross product dia kosong. Okay, ini adalah contoh soalan properties untuk vector product. Okay, given non-zero vector, U and V are not perpendicular. Show that. Dia dah cakap U and V are not perpendicular. Maksudnya U dot V bukan kosong lah. Sebab tu dia mention awal-awal kat sini. Jangan awak assume dia adalah kosong. Tidak, dia bukan kosong. So apa kita akan buat? U cross V square. Okay, kita akan mulakan dengan U cross B square sebab yang ini kita boleh expandkan dia. Yang ini awak dah tak boleh buat apa-apa. Ini memang inilah dia punya ni, maksudnya kita kena fikir pula macam mana kita nak jadikan dia as benda ni. So saya akan mulakan daripada sebelah kiri. Okay, yang ini kita boleh expandkan dia menggunakan properties lah. Okay, kalau U cross V modulus square ni, ini sebenarnya bila kita nak expand ni kita kena pakai formula yang hari tu, yang skala produk. Skala produk kalau awak ingat, kita akan dapat A dot A equal to modulus A square. So benda ni lah yang kita akan pakai. Properties yang pertama untuk skala produk. Bukan vector produk skala produk punya properties yang pertama. Itulah saya akan apply di sini. Maksudnya sekarang instead of A, saya punya function adalah U cross V. So saya akan dapat U cross V dot U cross V. Okay, boleh ikut? Boleh. Okay, so bila kita dah dapat U cross V dot U cross V, then kita nak expand this one. Nak expand this one, kita akan pakai yang formula, yang properties tadi. Properties yang nombor 5 tadi. A dot B cross C equal to A cross B dot C. Saya akan dapat U dot, yang sini V, okay. Saya crosskan dengan U cross V ni. Yang ni saya crosskan. Sebab saya change ni. Saya changekan dot ke depan, cross ke belakang. Itulah maksud dia. Okay, yang properties nombor 5. Kalau awak tak perasan kat situ ada. Properties yang kelima untuk vector product, you have A dot B cross C. A dot B cross C. Dia akan boleh jadi A cross B. Okay, dot dengan C. So sekarang saya ambil yang ni lah. Ini tahu yang kita tukar ni. Kita tukar ini menjadi ini. So daripada ini A ni misal kata A dot kan dengan C. Ni C lah.
Okay, so dia akan jadi A tu dia keluarkan. Sekejap. A dot B cross C. Sini A cross V. Kan terbalik saya punya ni. U dot, sebab sini U, sini pun U. Sekejap B cross C. So kat sini A dot, sini A saya U dot dengan B cross C. Betul lah. A saya U dotkan dengan B cross dengan C. Okay, boleh? Nampak macam pening sikit lah tapi. Sebab U cross V dengan U cross V. Yang ni saya panggil C. Yang ni saya panggil AB. Tu yang jadi pening sikit. Ni A, sini B. And this, the whole thing here is C. So A cross B dot C, dia akan jadi A saya U dot dengan B cross C. So dapatlah V cross dengan U cross V. Okey ke? Okey. Kau okey je lah kan? Okey. Lepas tu, kita akan buat ni V cross ni, kita tukar menjadi dot product. Ini properties nombor 6. Okay, so dia akan jadi V dot V cross darab dengan U. Lepas tu tolak dengan V dot U darab dengan C. Yang properties nombor 6 ni dia kata A cross B cross C sama dengan A dot C darab B. Lepas tu tolak A dot B darab C. Macam ni lah. So sekarang A saya ini, saya punya BU ni C. So dia jadi A dot C. So A saya B, C saya pun V. So sebab tu dapat B dot V. Darab U sebab darab dengan B. Okay, tolak dengan A dot C, A dot B. So A saya V, B saya U, darab dengan C saya tu. Kena compactkan lah benda tu. Okay, lepas tu kita settlekan keluarlah segala Okay, so sekarang ni kita akan settlekan pula this one. Okay, ni nampak U. So saya dotkan dia dua orang. V dot V saya biarkan je. Macam expand lah. Tolak dengan U dot V. Ni V dot U ke U dot V ke benda yang sama Dan saya akan buat U dengan V yang belakang ni. So dia dapat kat sini. Okay, ini expansion lah sebenarnya. And then U dot U, V dot V, kita akan dapat magnitude U, magnitude V yang square tu magnitude U square, V square. And then this one kuasa 2. Dapatlah show. Inilah salah satu soalan show. Dalam exam biasanya ada 1. Boleh. Nanti kau fahamkan lah. Fahamkan betul-betul satu-satu. Dia kena kaitkan tu je. Awak kena banyak kaitkan dengan properties. Okay, dah. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. So, kita tengok example 11. Find the normal vector to the plane containing points A, B and C. Okay, normal vector ni adalah vektor yang perpendicular to ni lah, dua direction vector. Yang dibagi ni point. Ni dibagi points tau. Ini points, ini points, ini point. Awak tak dapat direction. Yang kalau kita nak cari normal vector ataupun kita nak crosskan vector tu mestilah direction vector. Direction vector maksudnya sekarang kita kena cari direction vector. Okay, sekarang awak ada point A, B dengan C. Okay, contoh beginilah. So bila saya nak cari normal vector, saya kena crosskan dua vektor. Tapi dua vektor tu mestilah
direction. Direction means dekat dalam awak punya plane, okay, dekat dalam plane dia mestilah daripada satu vektor kepada another vector. Dia bukan point. Ini point ni daripada origin. Ni kita panggil position vector Point ni position vector ataupun from origin lah. Kita tak boleh crosskan position vector ataupun point. Tak boleh tak boleh. Ingat. Kita mesti kena cari direction dulu. So first kalau saya nak cari normal vector dekat A, saya akan kena cari direction from A to C dan juga A to B. Saya kena ada dua direction vector dan bila saya dah ada dua direction vector, saya crosskan baru saya akan dapat normal vector tu ataupun vector yang perpendicular to AC dan juga AB. Okey ke? Ini application of cross product lah. Bila kita nak cari normal vector, kita pakai cross product. Boleh? Boleh, madam. Maksudnya sekarang awak kena cari AB dengan AC dulu. Okey, cari AB, cari AC dapat apa? Semalam dah belajar kan belakang tolak depan. AB maksudnya belakang tolak depan. AC pun belakang tolak depan. So apa maksud belakang tolak depan tu? Kalau AB, B tolak A. Kalau AC, C tolak A. Cuba cari AB awak dapat berapa, AC awak dapat berapa. Dapat berapa AB? Saya nak tanya Hakimi. Hakimi dapat berapa AB? Belum dapat lagi madam, jap. Cepat. Okey, untuk AC saya nak tanya dekat Irfan. Cepat, AB dapat berapa? Kimi. -1, -1, -2. 2. Lagi satu tu mana? Jadi kata apa? Ya, Salah je tu. Macam mana boleh dapat salah tu? B tolak A. B awak apa? B awak 310. A awak 1 negatif 1 2. Patutnya awak tolak benda ni je. So dapat berapa tu? 3 tolak 1 dapat apa? Dapat 2. 2 lepas tu? 2, negatif 2. Itulah awak punya direction vector AB. So kalau AC, Irfan berapa? C tolak A. Dia tolak juga kan madam? C tolak A. Negatif 2, Negatif 2, okey. negatif 3, negatif 5. Kenapa negatif 3? 3, 2 tolak 1. Alamak. So dapat 3 bukan negatif. Atas ya negatif. Okey, tengok C tolak A. C awak negatif 1, 2, 3. Lepas tu awak tolak dengan A, 1 negatif 1, 2 negatif dengan 2. So negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. 2 tolak 1. So dapat 3 lah. Tak ada negatif lah kat sini. And then negatif 3 tolak 2 baru kita dapat negatif balik. Okay. So jangan tersilap. So you dah dapat direction vector AB, AC. Yang lain ni line biru adalah AB ni. Line kuning adalah AC yang kita cari ni. So kita crosskan dua vektor ni, biru dan kuning, awak akan dapat line N tu. Okay. Now N is perpendicular to both AB and AC. Thus AB and cross dengan AC. Inilah kita akan cari dia punya cross product. Ini AB, row pertama, AC row kedua. Okay, cuba kira cross product dapat berapa.
tutup I dulu. Lepas tu tolak dengan tutup J. Lepas tu tambah dengan tutup K. AD tolak BC. Saya nak tanya dekat Suriana. Dapat berapa Suriana? Sekejap madam, tak habis kira lagi. Okay, dapat apa? Cepat. Baik, kejap. Ya Allah, apa saja yang dikira tu? Ada orang lain dah dapat ke? Cepat, saya ada lagi 2 example. Kau tak sempat jawab. Negative 4i plus 14j plus 10k. Negative 4i plus 14j plus 10k. Okay, betul lah. Negative 4i plus 14j plus 10k. Okay, negative 4i dapat daripada 2 darab negatif 5, negatif 10. Negatif 10 tolak dengan negatif 2 darab 3. So you got negative 6. So negatif 10 tambah 6. So sebab tu dapat negatif 4. Untuk 14 pula kita tutup J. So kita akan dapat 2 darab negatif 5 tolak dengan negatif 2 darab negatif 2. Okay, so you got negatif 10 tolak negatif 4. So kita akan dapat negatif 10. Sekejap, negatif 10 tolak negatif 2. Kita akan dapat tolak. So kita akan dapat tambah. Kenapa saya dapat lain? Sekejap Negatif 10 tolak dengan 4. Oh, kat sini positif, sorry. So nanti dapat negatif 14j. Tapi sebab dekat J, dia mesti tolak dekat depan. So tolak dengan negatif 14j. So you got plus 14j lah. And then 10k, tutup K. So tinggal 2 darab 3, 6. 6 tolak dengan negatif 2 darab 2. So tolak dengan negatif 4. So dapatlah 6 tambah 4, dapat 10k. Okay, nanti buat exercise lagi supaya lebih cepat lah awak kira. Okay, the last part for scalar product ni adalah pasal area. Okay, area of parallelogram and triangle. Parallelogram, this one lah. This one is parallelogram and this one is triangle. So parallelogram, dia punya formula adalah magnitude of A cross B. Kalau area of triangle, magnitude of A cross B, you divide by 2. That's all. Itu je formula dia. Okay. So contohnya kalau kita ada parallelogram ABCD, dia kata dia form by 2 adjacent side AB and AD. When A is negative 3, 1, 1, B is negative 1 to 4, and D is 1, negative 3, 7, using the vector product method. Okay, so sekarang ni sebab dia kata AB dengan AD tau, dia punya form by 2 adjacent side. So sini dengan sini lah, macam ni lebih kurang A, B, C, D. Okay, so sini AB, kat sini AD. Ni maksud dia dia form by 2 adjacent side ni, AB dan juga AD. So first thing kita kena cari dulu direction AB, dan second thing kita kena cari dulu direction AD. Sebab apa? Sebab formula dia kat sini, tadi saya lupa nak cakap. Okay, formula dia kat sini, A cross B ni apa benda? A cross B ni mestilah adjacent ni. Maksudnya A dekat sini dan B dekat sini, bukan A dengan dekat bawah ni. Sebab yang ni dengan sini parallel vector. So kita tak boleh ambil ni darab ni lah, nanti awak dapat kosong. Kalau awak crosskan A dengan benda yang kat bawah ni, dia akan dapat kosong sebab dia parallel. Dia mesti kena ambil sebelah sini dan juga sebelah sini. Okay, jangan ambil yang parallel dengan dia. Confirm awak dapat kosong, awak tak dapat pun area tu nanti sebab dia parallel. Ingat kita kena ambil yang adjacent tu. Okay, so sebab tu tadi kita buat benda ni. So kita kena cari dulu AB. AB means B tolak dengan A.
Okay, B tolak A. So you got -1 minus -3, 2 minus 1, 4 minus 1. So kita akan dapat okay, 2 lepas tu 1 dengan 3. Ini untuk direction AB. Cari pula AD, maksudnya D tolak A. So 1, -3, 7. Tolakkan dengan -3, 1, 1. So you got 4, -3, -4. And then 7 tolak 1, 6. Okay, dah dapat AB dengan AD. Kita crosskan dia. Awak crosskan dua vektor itu. AB and AD kita crosskan. 2, 1, 3 untuk AB. 4, -4, 6 untuk AD. So kita crosskan these two vektor. Sepatutnya you got this one lah. 18I. Okay, I maksudnya you tutup I. So you got 6. 6 minus dengan -12. 6 minus -12. So tambah 12. Okay, so dapatlah 18. Untuk J tutup J, kita akan dapat 12 tolak 12. Dapat kosong J. So sebab tu tak ada kat sini. Dan untuk K, kita akan dapat 2 darab -4. So you got -8. And then tolak dengan 4. So sebab tu dapat -12. Okay, ini cara dia. Dah dapat cross product, just cari magnitude untuk that cross product. Maksudnya 18 kuasa 2 pluskan dengan -12 kuasa 2. That's all. Lepas tu square root kan. So you get your area. Sepatutnya dapat this one lah. Okay, 6 set 13 unit square. Okay, boleh? Boleh? Another one je untuk area of triangle. Saya proceed boleh? Boleh madam. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. So example 13 kita ada ABC. Ni triangle. For first kita kena cari vector normal. Vector normal yang tadilah kita belajar. Which is awak kena crosskan direction vector. Dua direction vector kita kena crosskan. Lepas tu menggunakan cross dua direction vector tu kita boleh cari area of triangle. Sebab kita kena cari magnitude of that. Lepas tu divide by 2 je. Okay, so first of all kita cari dulu dia punya direction vector. Sebab sekarang ni dia bagi ABC is point. So kita kena cari AB dan AC. Okay, untuk direction vector. Awak boleh juga cari BA, BC, tak kisah. CB, CA pun boleh. Biasa saya guna je AB, AC. Okay, saya mula dengan huruf pertama. Tapi dia mesti AB, AC. Dia tak boleh AB, lepas tu awak buat BC. Dia dah tak jadilah. Sebab kalau kita ada point dekat sini tadi, ABC. Okay, normal tu kalau kita nak normal dekat A, so kita kena ambil cross antara AB, AC. Bukannya AB, BC. Kalau AB, BC ni, okay, kalau awak ambil normal dekat B ni. Kalau kita ambil kat B pun, kita kena buat BA. Keluar dia, BC. Bukannya BA lepas tu CB, bukan. Dia mesti yang keluar tu Kalau AB maksudnya AB dengan AC. Dia mesti keluar dekat A. Dia kat mana awak nak normal tu, dekat situlah dia keluar. Jangan terbalik-terbalik lah. So AB kita dapat 314 tolak 1 -2 -1. So sepatutnya awak dapat 235. Dan juga AC sepatutnya kita dapat -5 -2 kosong, 1 -2 -1 tolak kan. So dapat -601. So kita cari dulu vector normal this one. Okay, vector normal awak crosskan dua-dua. So crosskan dia. Okay, this one patutnya dapat this one lah. Nanti awak ni practice 3i minus 32j plus 18k. And then dah dapat cross product ni. Yang ni kiranya saya ambil dekat A ni ni saya ambil dekat ni normal saya. So sini saya buat AC dengan AB. Inilah dua vektor saya tu. So bila saya nak dapatkan area, saya kena cari magnitude dia. Macam tadi juga, macam nak cari area of parallelogram, cari magnitude tapi kena divide by 2 sebab sekarang dia triangle, dia bukan parallelogram. Tu je beza dia. So 3 square plus -32 square plus 18 square.
Square root divide by 2. So awak dapatlah 18.42 sepatutnya dia punya area. Okay, so nanti try buat exercise yang saya tinggalkan untuk awak tu. Lepas tu nanti ni lah, kalau ada masalah boleh WhatsApp saya. Okay class, thank you. Thank you, madam. Okay. Thank you, Thank madam. you, madam. Terima kasih, Thank you, madam. madam. Okay, Terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Hmm.